Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah saya, iaitu saya lah. Okey, saya mula-mula saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Farida binti Saleh, iaitu guru pensyarah saya, iaitu tajwid, pensyarah tajwid saya. Okey, nama saya adalah Siti Nur Hidayah binti Hosni dan nombor matrik saya adalah 3193003191. Saya merupakan pelajar Universiti Selangor. Okey, pada video yang pertama saya menerangkan tentang pengertian tajwid, hukum tajwid dan dalil-dalil dia. Okey, pada video ini saya akan menerangkan tentang sejarah baris dan tingkatan bacaan. Mesti ramai yang tak tahu mana datangnya sejarah tajwid ini dan apa tingkatan pembacaan dia. Okey, mari kita teruskannya lagi dengan video yang kedua. Okey, menurut penulisan wahyu Allah SWT oleh para sahabat radhiyallahu anhu pada zaman Rasulullah SAW. Okey, pada zaman itu ramai yang menghafaz Al-Quran melalui cara para sahabat bertalqi, iaitu belajar dalam bentuk pertemuan dengan guru bersama Rasulullah SAW. Bagaimana baginda akan meminta sahabat yang dipertanggungjawabnya untuk menulis wahyu Allah Taala secepat mungkin. Okey, dekat sini ada 6 penulisan yang memang ramai yang suka merujuk, paling popular dirujuk, iaitu Abdullah ibnu Sa'ad, Osman ibnu Affan, Ali ibnu Abi Talib, Ubay bin ibnu Ka'ab, Zaid ibnu Thabit dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Sebenarnya ada 44 penulisan, tapi hanya 6 saja yang dipercayai, yang paling popular, yang memang disuruh oleh Rasulullah SAW. Okey, mulai penulisan ramai yang tak tahu apa yang dulu mereka tulis dahulu kan. Padahal dulu tak ada kertas kan, tak ada buku. Okey, ini ada beberapa alatan penulisan. Yang pertama adalah kulit atau ar-riqa. Yang kedua, tulang unta dan kambing yang sudah disamak yang dinamakan al-aqtaf. Yang ketiga, pelepah tamar al-usyuk. Dan yang keempat, ketulan batu al-likhaf. Dan terakhir adalah potongan kayu al-aqtab. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tulisan yang mereka tulis dahulu. Okey, mulai fasa pertama ni daripada Allah menghantar ayat-ayat Quran kepada Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW melalui pembacaan, lalu Rasulullah SAW membacanya kepada para sahabat. Itu yang telah dipersepakat oleh para ulama yang ditulis pada hayat Rasulullah SAW. Okey, ini yang kedua adalah ramai hufaz yang mati. Ni apa pula kan? Okey, pada zaman Khalifah pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ramai orang Islam yang keluar dari Islam, yang masuk murtad. Ramai orang yang murtad pada tahun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu mereka memerangi golongan itu supaya kembali ke ajaran Islam, hingga tercontohnya peperangan Al-Yamamah pada tahun 12 Hijrah. Ini yang terdapat daripada kebanyakan kitab sirah. Okey, pertempuran besar itu mengakibatkan 500 kematian 500 penghafaz Al-Quran, dan paling banyak yang dikatakan iaitu 700 para hufaz dan juga panglima perang meninggal dunia. Ini telah menyebabkan kebimbangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, ialah kan ramai penghafaz Al-Quran yang sudah meninggal kan, yang dikatakan 500 dan ada yang dikatakan 700 orang. Okey, lalu atas dasar itu Sayyidina Umar berjumpa Sayyidina Abu Bakar dan mencadangkan Al-Quran ditulis. Tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu rasa bimbang. Yalah, kerana sebab apa? Okey, sebab apa Sayyidina Umar mencadangkan Al-Quran ditulis dan dikumpulkan? Sebab risaulah
Sebabkan ramai para hufaz yang meninggal dunia pada peperangan Al-Yamamah. Okey, lalu Sayyidina Abu Bakar tidak setuju. Kerana apa? Rasulullah tak menyuruh pun ditulis semula Al-Quran kan. Maknanya dikumpulkan lalu ditulis semula. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berjawab, menulis semula Al-Quran lebih berat berbanding jika beliau disuruh mengalihkan bukit. Tapi Sayyidina Abu Bakar fikir panjang. Lalu Sayyidina Abu Bakar ni bersetuju dan melantik Zaid bersama beberapa jawatan kuasa yang lain. Abdul Rauf berkata, proses penyalinan Al-Quran bermula pada tahun 12 Hijrah, mengambil tarikh peperangan Al-Yamamah dan memakan masa dalam 15 bulan. Pada tahun 13 Hijrah, Abu Bakar wafat diganti Umar sebagai khalifah yang kedua. Mana terjadilah pengumpulan kitab itu secara 15 bulan mengambil tarikh peperangan tu. Okey, hasil 6 salinan. Ni apa pula kan? Okey. Sayyidina Umar menggunakan mushaf yang sama hingga beliau wafat pada tahun 23 Hijrah dan diganti Sayyidina Uthman. Mushaf Al-Quran itu berpindah kepada anak khalifah kedua terbabit, Hafsah, yang juga isteri Rasulullah SAW. Okey, selepas selesai proses penyalinan itu, timbul pula persoalan apa yang nak letakkan nama yang diletakkan mushaf itu. Lalu para sahabat iaitu As-Sifru dan ada juga yang menamakan Al-Mushaf. Ada yang memberikan nama As-Sifru dan ada juga yang menamakan Al-Mushaf kan. Abu Bakar memilih nama Mushaf untuk Al-Quran yang disalin Zaid itu. Okey. Pada zaman Osman, Islam pula berkembang lebih luas termasuk Syam. Selain disampaikan secara hafazan, hanya satu sahaja mushaf Al-Quran. Hal itu, cara bacaan orang Syam dan Iraq tidak sama. Sahabat Uzaifiyah bin Al-Yamani yang melalui pengalaman mendengar perbezaan cara bacaan itu ketika melalui Syam dan Iraq dalam perjalanan membuka Azerbaijan serta Khurasan menemui Uthman. Okey. Sayyidina Uthman menubuhkan jawatan kuasa diketuai Zaid bersama 3 sahabat lain, iaitu Abdullah ibn Zubair, Sa'id al-As dan Abdul Rahman al-Haris yang ditugaskan menyalin 6 mushaf Al-Quran mengikut salinan yang diambil daripada Hafsah. Okey. Tujuannya untuk apa? Untuk menyeragamkan cara bacaan mengikut bunyi orang Quraisy kerana Al-Quran diturunkan di Mekah kepada orang Quraisy. Okey, 5 mushaf yang itu kemudian diedarkan ke 5 tempat iaitu Mekah, Madinah, Syam, Kufah dan Basrah bersama individu yang boleh mengajar. Okey. Mereka selepas dapat mendengar semua tu kan, mereka menurunkan mengedarkan Al-Quran mushaf itu ke 5 tempat iaitu Mekah, Madinah, Syam, Kufah dan Basrah. Seperti sama dengan individu lah. Maknanya kelima-lima tu ada individu yang mengajar kepada tempat ketik 5 tempatnya. Okey, bermulanya tambah titik, baris dan wakaf. Okey, pada peringkat pertama, ayat Al-Quran ditulis masih tidak mempunyai titik dan baris. Peringkat pertama, Al-Quran ni tak ada titik dan tak ada baris, hanya huruf saja. Okey, peringkat kedua pula, Al-Quran melihatkan pakar bahasa dan penyusunan Nahu Arab Abu Aswad Ad-Dawli meletakkan titik, Nuqtatul I'rab, sebagai menandakan baris. Titik di atas huruf bermaksud baris atas kan. Bawah huruf dikatakan baris bawah dan selepas huruf dikatakan baris depan. Okey, ini diikuti fasa ketiga apabila Nasir ibnu Asim iaitu anak murid kepada Abu Aswad dan Yahya ibnu Ya'mur juga meletakkan titik pada huruf Nuqtatul Ijam. Seperti yang kita ketahui, hari ini huruf nun 1 titik di atas, ba 1 titik di bawah dan seterusnya. Okey, itu pada peringkat yang kedua dan ini ialah ketiga. Fasa ketiga anak muridnya. Yang fasa pertama tak ada baris tak ada titik. Fasa kedua
Baru ada baris bawah atas, baris tengah kan. Fasa yang ketiga, anak murid punya pula yang meneruskan istibah atas alif kan. Ni fasa keempat pula adalah Khalid Ibn Ahmad meletakkan tanda bacaan seperti tanda panjang mat, iaitu alif kecil, waw kecil, ya terbalik, tasydid hamzah dan sad. Nah, tu pada peringkat tempat. Okey. Tanda wakaf datang kemudian apabila ulama terkenal Al-Sajawandi meletakkan tanda di tempat yang sesuai untuk berhenti. Itulah fasa terakhir sehingga terhasil Al-Quran yang dapat dibaca dan dihafaz oleh kita hari ini. Dia ada 5 fasa. Abdul Rauf berkata, menelusuri sejarah penulisan Al-Quran, beliau melihat jasa besar mereka dalam bidang bahasa Arab membantu hingga menjadikan Al-Quran yang kita lihat sekarang ni. Meski Al-Quran ditulis pada zaman Rasulullah SAW. Okey. Cuma Al-Quran ditulis dengan khat yang lebih cantik berbanding dahulu, yang hurufnya terpisah. Walaupun berbeza, bacaan tetap sama. Malah tiada satu pun yang diubah. Jadi dia ada 5 fasa yang kena kita tahu. Dan begitulah yang bila dah dapat 5 fasa tu barulah Al-Quran ni rasanya Al-Quran yang boleh dibaca dan dihafaz oleh semua negara, semua dunia, seluruh dunia. Okey, jaminan Allah. Okey, sebenarnya Allah SWT menjamin Al-Quran menerusi firman-Nya yang bermaksud. Sesungguhnya Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah sekalian alam. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu supaya engkau, wahai Muhammad, menjadi seorang daripada pemberian peringatan kepada umat manusia. Ia diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih serta terang dan nyata daripada surah Al-Syu'ara ayat 192 hingga 195. Menurut Abdul Rauf, bersam Osmani yang mengambil penenaba ketiga, Osman atas jasa beliau mengikut sunnah Rasulullah, cuma yang membezakan ia tidak bertitik dan berbaris. Pada zaman tu, Resam Osmani yang diambil oleh nama Sayyidina Osman kerana jasa beliau yang ikut sunnah Rasulullah, lalu menyatukan Al-Quran kerana risau akan kehilangan para hufaz kan. Tadi itu saya terangkan, tapi dia tak ada titik dan berbaris. Okey, walaupun gitu, lepas semuanya, dia mudah memahami makna yang berlainan tetapi tidak keluar daripada maksud sebenar. Okey, selepas dah kelima-lima peringkat yang saya terangkan tadi, dia mudah untuk memahami ayat Quran tu, walaupun dia makna yang berlainan, tetapi maksud daripada ayat tu dia tidak terkeluar, tak berbeza pun, sama je sebenarnya. Beliau berkata, Resam Osmani juga memudahkan bacaan dalam qiraat pelbagai, iaitu 10 jenis qiraat dan dipersetujui 12 sahabat. Yang merupakan itulah Al-Quran yang mereka baca dengan Rasulullah SAW. Okay. Umat Islam perlu memahami susah payah sahabat, usaha tabi'in, meletakkan titik dan berbaris sila tanda panjang serta sad hamzah wasal hingga Al-Quran sampai kepada kita dalam bentuk sekarang. Okay. Seseru pada sambutan nusa Al-Quran dan sinarnya Ramadan dengan kitab menjadi mukjizat Rasulullah SAW. Pada zaman sekarang tidak sepatutnya untuk mengatakan tidak pandai membaca Al-Quran. Kan kita dah ada nuzul Al-Quran, kita pada Ramadan kita akan belajar. Jadi tak ada ayat yang kita tak kata tak pandai membaca Al-Quran, padahal dahulu tak ada baris, lagi susah nak baca. Lalu ada juga perbezaan yang pembacaan yang tadi saya terangkan. Jadi zaman sekarang ni mudah. Lalu ada ayat Al-Quran, sekarang kita ada application, kadang kita ada pembelajaran online kan. Mudah. Jadi tak ada alasan untuk kita kata saya tidak pandai membaca ayat Al-Quran. Itu adalah usaha kita sendiri untuk membaca dan mempelajari ayat Al-Quran. Okey, mulai tingkatan bacaan Al-Quran. Okey, ada tingkatan bacaan ni ada 4, iaitu Al-Tahqiq, Al-Tartil, Al-Tadwi, Al-Had. Okey, Tahqiq ni adalah pembacaan yang paling lambat dan perlahan. Ini adalah orang yang baru bermulanya belajar ayat Al-Quran, baru belajar menyebut huruf-huruf dengan sifat yang tepat. Okey, At-Tartil ni adalah
membaca Al-Quran dengan perlahan dan tenang. Ini dia pandai pandai membaca satu-satu dengan jelas. Maknanya yang kedua ni dia mempelajari pembacaan makhraj, pembacaan panjang pendek, mad, dengung semua tu. Yang tadi tu. Okey, yang tadwir ni pula adalah pembacaan pertengahan antara tartil dan al-had. Yang ini dia dah improve daripada at-tartil, maknanya dia boleh membaca ayat Al-Quran seperti dalam solat, kan? Maknanya at-tadwir ni dah masuk ke Al-Quran. At-tadwir ni masuk Al-Quran, kan? Okay, seperti ini dia akan membaca ayat Al-Quran dalam solat. Dalam solat dia akan membaca Al-Quran seperti Al-Fatihah, Qul huwallahu, Qul huwat, kan? Dia dalam ayat solat. Okay, Al-had ni pula adalah dia dah improve, dapat tahu dah at-tadwir, dah tahu semua panjang pendek semua tu, kan? Maknanya dia dah tingkatan baca Quran dia adalah paling cepat, tapi makhraj dia punya tajwid dia tetap terjaga. Okay. Dia bagi ni al-had ni adalah bagi orang yang penghafaz Al-Quran. Dia dapat menghafaz dalam singkat, masa yang singkat. Dia ada 4 kan, at-tahqiq, at-tartil, at-tadwir dan al-had. Itulah tingkatan bacaan bagi Al-Quran. Tadi awal-awal apa? At-tahqiq adalah orang yang baru bermula membaca ayat Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran. At-tartil adalah orang yang sudah improve, iaitu dah tahu panjang pendek, dah tahu memahami makna, kan? At-tadwir adalah orang yang dah tahu dah huruf-hurufnya, tajwid dah terjaga. Dia macam masuk Al-Quran, kan? Dah tahu semua panjang dan dia dah boleh membaca dan solat, kan? Baca perlahan, kan? Baca dalam solat. Mana ada orang baca dalam solat laju, tak? Membaca dengan perlahan, dengan tenang. Okey, al-had pula orang yang menghafal Al-Quran. Orang yang mudah menghafal Al-Quran adalah al-had, dah tahu hukum tajwid semua tu dah okey, dah perfect. Dia membaca ayat Al-Quran dengan penghafal Al-Quran. Sampai sekarang ni mudah untuk membaca Al-Quran dalam melalui online, pembelajaran online. Sekarang ni cara pembelajaran, kita boleh lihat daripada macam-macam promosi untuk membaca Al-Quran. Okey. Sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Farida binti Saleh. Okey, pensyarah saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua para pendengar yang memberi saya pinjam telinga anda semua dan mata anda semua walaupun sekejap. Okey. Daripada kita belajar sejarah, bagaimana permulaannya, bagaimana tu. Jadi tiada alasan untuk kita tidak pandai, kata saya tidak pandai membaca Al-Quran. Dan kita boleh usahakan dan terdapat banyak online bagaimana dia online tu ada tajuk-tajuk dia, kan? Dan dia orang kongsikan, okey, ada kat sini saya membaca, siapa ini boleh belajar bersama saya, kan? Ada guru-guru yang boleh mengajar. Okey. Bila kita dapat ilmu ni, saya mengatakan daripada hadis saya mengatakan ni, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang anak Adam meninggal dunia, maka akan terputus amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Daripada hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi semua apa yang maklumat saya bagi, apa information yang kita dapat daripada semua tu, semoga kita dapat mengamalkannya dan kita dapat memberi ilmu kepada orang lain. Mari kita berkongsi ilmu. Saya minta maaf sekiranya salah silap saya dalam terlanjur perkataan dan menghiris hati semua. Okey, terima kasih semua.